Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'. Alhamdulillah. Sekali lagi kita malam ni sama-sama di kuliah musim COVID-19, ketika mana Allah beri peluang kepada kita untuk sama-sama bermuhasabah untuk mencari segala kekurangan, kerana kita sedang menjalani ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mungkin hari besok malam, kalau tak ada apa aral melihat anak bulan, kemungkinan besar hari Jumaat kita dah mula untuk berpuasa. So mungkin di bulan Ramadan kita mungkin lewatkan sedikit kuliah, memandangkan kita selepas isyak tu kita terus untuk melakukan solat tarawih. Jadi diharap segala bapa-bapa, suami-suami boleh menjadi imam tarawih lah. Kalau ada anak yang tahfiz tu senanglah sikit. Tapi walau bagaimanapun, kita ingat sebagai suatu ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita ke tajuk tentang fiqh. Kita balik fiqh balik fiqh. Semalam kita berada di kuliah tasawuf. Kuliah tasawuf ni memanglah seperti mana saya ada sebut-sebut tu. Kalau di kampung-kampung, pondok-pondok, dia jadi benda yang lumrah. Dah terbiasa dah. Tapi kalau di mana bandar, pekan-pekan, orang tak biasa, orang kata benda ni benda yang bukan, ataupun benda yang elit. Tasawuf ni. Dia sebut tasawuf tu satu ilmu yang elit. Walhal, dia adalah suatu ilmu fardu ain. Macam kita bincang panjang semalam, saya ingat. Agak panjang juga semalam. Di sinilah kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita tak tahu mana satu yang kita wajib belajar. Kan? Mana satu yang kita jadi harus. Ni kita kadang disebabkan lebih pada keduniaan, akhirnya kita tertinggal segala ilmu-ilmu agama tu. So, jadi malam ni saya patah balik ke belakang sikit, ke bahagian, bukanlah ke belakang maksud dia, ke ilmu fiqh. Jadi insyaAllah kita akan belajar malam ni tentang mabadi ilmu fiqh. Mabadi ni seperti mana yang kalau kita nak faham nanti, dia itulah disebut sebagai satu prinsip atau sebagai satu anggaran dasar, kan, maknanya perkara yang paling asas bila kita nak belajar satu ilmu tu. Bagi orang mukallaf, dia nak kena tahu dulu apa dia fiqh ni, ilmu fiqh, mabadi fiqh ni apa. Kenapa? Kerana seorang mukallaf adalah orang yang dipertanggungjawabkan dengan kewajipan dan perintah untuk melaksanakan segala hukum tuntutan agama Islam serta menjauhi larangannya. Atas dasar apa orang tersebut sudah mencapai usia dewasa dan mempunyai akal, yakni akil balik, serta telah sampai surat agama syariat Islam kepadanya. Bukan takat akil balik, dah sampai dah seruan. Maknanya ada seruan untuk melakukan ibadah. Kalau kita sini ni Allah hari tu duk seru solat dah, hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Hari dengar dah sampai dah seruan itu. So jadi lazimnya kalau pengajian ini mungkin agak tinggi sedikit lah. Tapi saya kemarin saya tak start yang ni sebab nak kejarkan kuliah masa kita tu. Bimbangkan waktu PKP ni segera berakhir. So itu yang kita kejar tempat ni dulu. Tapi tengok keadaan sekarang ni macam mungkin ada lagi PKP ni. So jadi tak apalah, saya pun buat putusan kita semula balik yang basic sekali.
biar kita faham bila kita nak mengaji satu-satu ilmu tu, apakah dia punya anggaran dasar dia yang kita nak kena baca, nak kena belajar dulu, nak tahu supaya ilmu ni jelas dan kita tak terpedaya, tak tertipu dengan ilmu yang kita nak belajar ni. Yang macam semalam pun banyak orang duk mesej, telefon lah, macam-macam lah tanya. Bila tak pernah dengar pasal ilmu tasawuf ni kan. Jadi agak macam rasa pelik kan, pelik. Pelik sikit lah. Kalau orang yang biasa duduk dalam ahli tasawuf ni tak ada heran apa-apa, memang itu adalah ilmu yang sebahagian daripada ilmu agama. Jadi macam-macam lah ayat-ayat, soalan-soalan yang datang tu, so kita jawab je lah. Begitu. Begitu juga dengan Mabadi. Ini cerita ilmu yang saya rasa sangat-sangat jarang. Sangat-sangat jarang orang yang yang bincang ilmu ni. Tapi kalau masuk ke universiti, masuk ke mengaji di Al-Azhar ke di mana ke, biasanya dia orang akan belajar ilmu macam ni. Dia memang ada kan. So jadi Mabadi ni lah yang kita akan go through sepanjang malam ni. Saya akan cuba completekan dia punya 10 Mabadi tu. Maknanya habis. Mana kita ada satu rakaman tentang Mabadi bagi ilmu fiqh. Besok pula kita pergi pula kepada Mabadi ilmu tauhid, kemudian Mabadi ilmu tasawuf. Satu-satu kita akan masuk. Biar benda ni tertancap di dalam lubuk hati kita, dibuhulkan di hati kita tu, supaya kita tahu yang kita belajar ni ilmu Allah yang Allah utuskan kepada Nabi, hantar kepada Nabi bagi kepada kita balik. Tu. Nak bagi jelas kan, ini bercerita bahasa mudah. Nak bagi faham ni. Kita ni kalau cerita terlalu tinggi sangat, otak kita tak mampu nak serap benda ni. Nak fikir lebih-lebih tu dah tak boleh, rasa jam rasa. Jadi saya pun cuba nak go through yang agak paling basic sekali. So kita mula dengan Mabadi al-Fiqh pada malam ni. InsyaAllah sesama kita kongsi ilmu malam ni. Wallahualam. Baik, Alhamdulillah. So kita kembali ke ni kuliah kita. Jadi dalam bahagian fiqh ni dipanggil Mabadi al-Ash'arah, iaitu tentang prinsip-prinsip ataupun dasar-dasar ilmu fiqh. Yang saya sebut tadi kan, prinsip dasar ilmu fiqh, dasar dia tu ilmu tu, anggaran dasar dia, macam-macam istilah dia sebut. Tapi nak menceritakan tentang kontens tu, dia punya kontens, apa kandungan ilmu yang kita nak belajar ni, kandungan dia apa, dia ada prinsip dia kat situ. Ini yang kita akan belajar malam ni, bagi kita nampak. Malam ni kita cuba bagi faham, tengok mungkin benda ni kita tak pernah seumur hidup kita tak pernah mengaji. Tapi kalau yang biasa duduk kat pondok, duduk tu memang faham lah benda macam ni. Ini cuma sekadar nak ambil tahu je. Itu maksud dia, supaya kita jelas. Jadi bila kita faham ilmu yang kita belajar ni adalah ilmu dalam agama kita. Jadi senang kita nak faham di situ. Baik, pertama sekali kita cuba tengok perkataan fiqh. Fiqh ni macam-macam lah ejaan dia. Tulisan dia ada F-I-Q-H, F-I-K-A-H, F-I-Q-A-H, fiqh. Kalau kita cakap Arabnya faqah, fiqh. So jadi tak apalah, istilah je itu sebutannya fiqh. Jadi apakah makna fiqh? Jadi kita tengok masyarakat kita lah. Kalau lazimnya masyarakat kita ni, dia akan sebut fiqh tu sebagai fiqh. Tak apalah kita sebut fiqh lah, kita orang Melayu kat sini senang. Kita cakap bahasa kita lah senang. Kalau cakap bahasa Arabik, bahasa apa semua tu, kita bukan standard tu pun. Kita ni orang biasa je. So orang biasa ni kita ambil yang bahagian senang-senang yang kita dah faham, selalu sebut. Ilmu apa? Fiqh begitu. Baik, jadi ilmu fiqh ni adalah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum hakam. Dia berdasarkan kepada hukum hakam. Kalau kita belajar agama kan, kita tengok kan hukum hakam daripada rukun Islam ya. Di bawah mazhab Imam Syafi'i. Ni mazhab Imam Syafi'i lah ni. Yang kita belajar ni malam ni. Semua tentang hukum hakam daripada 5 rukun tu. Daripada 5 rukun yang kita belajar tu. Daripada syahadahnya, solatnya, puasanya, zakatnya sampai haji, kesemua tu tentang persoalan hukum hakam. Hukum dan hakam. Hukum hakam syarak. Yang dikeluarkan daripada mana? Diambil daripada mana? Digali, dikeluarkan daripada Al-Quran dan juga
sunnah Rasulullah SAW secara penelitian yang mendalam melalui ijtihad dan juga istinbat. Ni macam mana cara dia ambil hukum tu. Dia ada kaedah dia. Bukan sebarangan dia ambil hukum tu. Tu kita nak faham macam mana benda ni berlaku. Sebab tu kehebatan ulama' ni. Kan? Jadi sebab tu saya ada sebut semalam. Kena ada mazhab. Jangan tak ada mazhab. Sebab kalau kita tengok asal ulama'-ulama' dulu. Ulama' dulu zaman Imam Malik, Imam tu. Mereka ni juga hebat dari segi ni. Sampai seorang ulama' tu dia kata kalau tak sabit dengan Imam Malik ni, aku ikut dia, hancur aku, binasa agama aku. Pasal apa? Pasal nak gali isi dalam Quran bawa keluar tu tak mampu. Jadi ini yang berlaku. Jadi bila ada mazhab tu kita mudah. Kita ikut, kita follow aja mazhab tu yang mana kita dah jelas yang kita. Tapi kita mengajilah. Cari kita tengok situ. Kemudian kalau orang tanya kita balik, apakah yang tergambar bila disebut fiqh? Apa kita tergambar kalau orang tanya kita kat ilmu fiqh? Kita nampak apa? Kita nampak apa kalau orang tanya kita fiqh? Cuba kamu tengok apa maksud fiqh ni? Tu jadi di sinilah kita kena nak perjelaskan malam ni. Jadi kita dah faham fiqh ni adalah ilmu yang menerangkan segala hukum hakam syarak. Dia tentang hukum hakam je. Masalah pengtadbiran negara, masalah jinayat, munakahat, ibadat, semua cerita pasal hukum. Nak bagi hukum orang ke, orang yang mencuri, merompak, menyamar ke apa ke, semua dia ada hukum. Jadi yang mencerita tentang hukum hakam tu bukan sekadar hukum hakam dalam rukun yang 5 tu, malahan ada lagi hukum hakam yang lain yang mungkin bukan kerja kita lah, itu bahagian fardu kifayah dah. Hak kita ni fardu ain lah. Yang kita nak bincang ni fardu ain. Kifayah tak apa, kita serahlah ke Jabatan Agama Islam ada, JAKIM ada, Mahkamah Syariah ada, itu orang yang layak. Mufti ada, kita bukan orang layak. Baik, oleh itu saya fikir bagi seseorang yang mula, orang yang mula nak melangkah masuk dalam pengajian ilmu fiqh ni, elok sangat-sangat ataupun terlebih dahulu kalau ikut segi kaedah mengaji dia kena mengaji ni dulu. Dia kena tahu dulu apa dia, mengenali tentang prinsip-prinsip dan ataupun dasar-dasar ilmu fiqh ni. Yang dikenali sebagai mabadi al-asy'arah tu. Seperti nazam, dia ada nazam dia. Ini ulama-ulama dulu. Ini saya petik daripada dalam macam mana ditulis tak silap oleh Tuan Hussein ni, ulama di Kedah dulu. Seorang ulama yang masyhur. Tuan Hussein ni, kalau sejarah dia saya ingat. Sejarah Tuan Hussein ni ada untuk guru tu cerita saya. Hebat tak hebat Tuan Hussein ni. Masa pergi ke Mekah tu dengan Sultan Alang Iskandar. Sultan Alang Iskandar ni Sultan Perak. Bapak pada arwah Sultan Idris Perak ni. Sampai tengah laut. Kan tengah laut naik kapal dulu. Dia bertanya kepada ni, tuanku bertanya kepada Tuan Hussein ni. Tanya dia, kenapa hujan banyak turun di laut? Tak turun di tanah padang pasir, darat? Itu soalan. Yang soal dia pun hebat. Yang jawab lagilah hebat. Dia kata apa? Kenapa hujan turun? Sebab di dalam laut ini ada binatang, ada makhluk yang makan air daripada air hujan. Dia tak makan air laut walaupun dia duduk dalam laut. Iaitulah apa dia? Lu'lu'. Yang ni permata. Tiram tu. Dia kata tiram tu dia minum air hujan. Dia tak minum air laut walaupun duduk dalam laut. Maka sebab tu Allah turunkan hujan. Sebab dalam laut rupanya ada makhluk-makhluk yang tak minum air laut. Mereka minum air hujan. Maka sebab tu Allah turunkan hujan di lautan tu. Masya Allah. Ini ceritalah sedikit. Ya? Ni mereka ni yang menderah balik. Dia tulis balik, disusun balik bagi kita mudah baca. Kemudian, jadi sesungguhnya dalam nazam ni dia tulis, mabadi ni, saya sebut mabadi ni maknanya prinsip tu lah. Dari setiap ilmu itu 10 perkara. 10. Dia 10 semua. Fiqh 10, tauhid 10 dan tasawuf juga 10. Nanti kita baca nanti. Perkara apa dia? Had. Had ni makna ta'rif. Ta'rif ilmu tu. Dan maudhu' dia. Tempat ambilan dia di mana. Kemudian samrah, faedah. Faedah ilmu fiqh ni apa? Fadilat. Kelebihan-kelebihan dia.
Kemudian nisbah dia perbandingan dengan ilmu lain. Ilmu ni hebat, ilmu ni tak wajib tak. Nombor 1 ke nombor 2 ke penting. Dan wada'i dia, penyusun dia. Siapa yang menyusunkan ilmu tu. Dan isim dia, nama dia. Dan istimdad, yang ni sumber dia. Dan juga hukum syarak. Hukum mempelajarinya. Wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh ke. Dan masalah-masalahnya. Ni 10. So 10 ni berada di dalam mabadi ni yang kita akan pergi satu persatu. So insya-Allah kita akan pergi satu-satu sambil-sambil. Anda yang mendengar sambil boleh tengok slide-slide yang saya sediakan ni. So boleh follow apa yang saya cakap ni. Bagi nampak, bagi faham. Okey, baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, kita masuk yang pertama, iaitu tentang had, iaitu ta'rifannya. Apa disebut tentang ta'rifan fiqh ni? So jadi fiqh ni pengertian dia terbagi kepada dua, iaitu dari segi lughah, dari segi bahasa dan juga dari segi istilah syarak. Kalau dari segi bahasanya, fiqh ni bermaksud faham. Gitu. Faham, faham. Faham tak? Faham. Gitu, faham. Maknanya dia faham lah. Bila dia faham, baru dia boleh beribadat. Kalau dia tak faham, macam mana nak ibadat? Contohnya solat. Solat tu takbiratul ihram tu. Kita biasa takbir ni, kita usolli dulu. Kita usolli fardal isya'i arba'a raka'atin ada alillahi ta'ala. Dalam tu ada apa? Ada apa dalam tu? Ada qasad, ta'rad, ta'yin. Baik. Kemudian kita angkat takbir. Kita lafaz solat tu bahasa Arab. Bila kita angkat takbir tu, kita kata apa? Kita terjemah dalam hati kita. Sahaja aku solat fardhu isya' 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu kita menterjemah, kita cerita balik. Macam kita pergi duduk depan makan lah. Nak makan nasi. Duduk depan lauk tu sahaja, lauk tu teridang dah. Sahaja aku nak makan nasi dengan lauk ni kerana Allah, pasal perut aku lapar. Macam tu ke? Tak ada tak? Apa kita buat? Kita duduk depan tu, kalau nak baca doa lah. Lepas tu kita makan je lah. Kita dah faham dah. Kita dah faham dah macam mana nak makan lauk tu, nak makan ikan macam mana, nak makan sayur macam mana, nak makan sambal macam mana. Semua kita dah faham. Sama dengan solat. Bila kita faham, masa kita angkat takbir tu, maka hendaklah atas kita mengangkat takbir tu berada menghadirkan zat dan solat. Menghadirkan zat dan sifat solat dalam muqaranah urfiyah ataupun muqaranah kamaliyah. Kalau duduk terjemah juga macam tu, dia jadi muqaranah basitah. Tak boleh. Tak betul cara tu. Sebab kita tak faham. Ini persoalan fiqh. Jadi fiqh ni kena faham. Bila kita faham, boleh buat. Kemarin kita cerita tentang taharah. Taharah. Bila cerita tentang taharah, selama hari ni orang duk tak ke tandas juga, tapi dia tak faham. Nak masuk tandas tu tak faham, beredah aja masuk. Tapi selepas dah ikut kuliah ni, dia kata dia mula faham. Faham tu lah fiqh. Faham? Faham lagi. Faham tak tanya ni? Faham. Itulah fiqh. Itu dari segi bahasa, bagi kita jelas. Kemudian, apa yang Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 65? Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat keterangan yang menunjukkan kebesaran kami dengan berbagai cara supaya mereka memahaminya. Maknanya, perhati tak? Tentang Allah menjelaskan ayat-ayat keterangan dia. Nak tunjuk macam-macam kaedah cara Allah tunjuk. Nak bagi supaya manusia ni faham. Kita ni puncanya binasa kita ni sebab kita tak nak faham. Bila kita tak faham, kita tak tahu. Mana kita tak ada ilmu. Nak hidup ni tak ada ilmu, kita tak faham, maka kita akan buat salah. Kesilapan akan sentiasa kita buat. Sekejap kita buat salah, sekejap kita buat salah. Jadi kesalahan tu menyebabkan kita tak faham. Kalau dah faham, sebab tu orang yang faham ilmu ni dipanggil orang yang berilmu. Orang ada ilmu kena mengajar. Orang alim tu dia panggil orang alim ni orang yang ada ilmu. Dia tahu segala bela ilmu tu. Beza dengan kita yang jahil ni. Kemudian sabda Nabi pula.
Sungguhnya seorang yang solatnya lama, solat Jumaat, dan khutbahnya pendek adalah petanda kepahamannya. Ada hadis tentang ini. Betul lah kita pergi ke Mekah, khutbah ni panjang lah. Tapi, apa dia baca ayat dia? Inna a'tayna kadang-kadang tu. Ayat pendek dia baca. Dah lama dah kawan dalam masjid tu. Ni, baik. Kemudian, dari segi istilah syarak pula. Fiqh tu bermaksud ilmu ataupun pengetahuan. Ilmu atau pengetahuan. Maka kita panggil ilmu pengetahuan. Ilmu satu. Tahu satu. Jadi tahu apa? Ilmu apa kita nak tahu? Tentang hukum hakam syar'i yang berkaitan dengan segala perbuatan dan perkataan mukallaf. Ni segala perbuatan mukallaf siapa? Orang-orang yang sampai akal balik ni, yang nak belajar ilmu ni. Yang diambil daripada mana? Dalil-dalil secara tafsili, iaitu dari yang nyata daripada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, untuk diamalkan oleh setiap mukallaf dalam kehidupan seharian. Itu maksud apa ni, fiqh tu, maksud fiqh tu, yang katakan fiqh tu. Jadi mengambil segala hukum hakam tu, di segala perbuatan apa yang manusia ni mukallaf nak kena buat ni. Dia nak bercakap macam mana, dia nak perbuatan, kan kita semua ada perbuatan dengan anggota tangan kita, kepala kita, perbuatan kalau lagi istinja dengan apa pula perbuatan kita, solat kita, kalau puasa macam mana pula. Semua tu sabit dengan segala anggota tubuh badan kita. Jadi nak beramal tu kena jelas. Hukum hakam tu datang daripada mana? Ada lengkap dah dalam Quran, ada As-Sunnah dah. Ada dua perkataan malam ni kita belajar, ijma' dan qiyas. Jadi ijma' dan qiyas ni nanti kita belajar last kali ni, saya akan terang apa dia ijma' dan qiyas. Untuk diamalkan oleh setiap mukallaf dalam kehidupan seharian. Jadi misalnya kita tengok, kita mengetahui solat tidak sah tanpa wuduk. Kita tahu tak? Solat tidak sah. Dan wuduk tidak akan sah tanpa menyempurnakan segala anggota yang wajib. Dibasuh berdasarkan kepada firman Allah dalam surah Al-Ma'idah, mafhum dia tu. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, padahal kamu berada kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Ini yang apa yang kita nak faham. Maknanya bila kita tahu hukum hakam, bila kita nak buat solat, bila kita nak solat, kita kena ambil wuduk. Nak ambil wuduk, kita tahu tak ilmu masa nak wuduk tu? Kita tahu rukun wuduk berapa. Okey, bermula dengan niat. Lepas niat, kita ambil yang sunat, yang wajib dulu. Lepas niat, basuh muka. Lepas tu siku, tu rambut. Kemudian siku dua belah tangan kita, kemudian kepala kita, lepas tu dua belah kaki. Dah, kelas. Kita tahu, baru kita boleh beramal. Tadi kita sebutkan fiqh ni benda yang kena melibatkan kefahaman tentang hukum hakam. Dia hukum hakam je, ni cerita hukum hakam. Ni dia buat macam mana? Nak basuh baju supaya sah, baju kita tu sah, boleh buat semayang. Dengan berapa kali air? Kalau sekali air, sah tak sah? Tak sah, kena berapa kali? 3 kali. Baru bersih. Macam tu. Tu ada sebab ada syarat-syarat dia tu. Yang ni yang banyak kita nak kena belajar. Betul fiqh ni dia banyak hukum hakam yang nyata depan mata kita. Kita tengok bagi faham. Tu. Jadi maknanya segi takrifan ni, ini saya cerita ringkas-ringkas je lah ya. Nak cerita banyak-banyak kita tak ada masa. Sejam lebih masa ni. Nak bagi faham, tak apa. Tu ada slide ada, nanti tengok dalam tu balik. Tentang so ada 4 sumber hukum dia. Al-Quran, As-Sunnah Nabi, Ijma' dan Qiyas. Yang ni kita akan saya sambung sekejap lagi di belakang tu. Apa dia yang kita akan Ijma' dengan Qiyas tu. So jadi ini takrif yang pertama ni. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Sekali lagi kita ke number mabani yang kedua pula, iaitu maudhu'. Maudhu'nya iaitu tempat perbahasannya. Baik, jadi kita ambil di mana tempat yang kita nak bahas. Maknanya kita nak belajar ilmu ni, nak mengaji ilmu ni, nak faham. Dekat hukum tu tempat yang mana satu? Kalau kita tak mengaji ni, kita nanti jadi blur. Di mana banyak sangatlah kita akan cakap gitu. Dia kata banyak sangat tempat yang kita nak fikir, nak bincang ni. Bahagian ilmu mana yang kita nak belajar. Tu kalau kita tak boleh, sebab ilmu ni dia ada adab dia. Apa benda yang kita nak belajar ni?
Kalau dekat 5 rukun tu cukup ke? Yang lain macam mana? Tu tempat kerja kita, hukum hakam kita cari rezeki macam mana pula? Tak ada pun dalam tu. Ada. Semua ada. Tak ada tempat yang tak ada. Sebab Allah dah lengkap dah. Kan? Bila Allah turunkan Islam pada Rasulullah tu, bila Nabi dah wafat tu dah lengkap dah. Apa benda yang patut kita buat? Maka sebab tu dah datangnya ijma' dan qiyas. Sebab ada benda-benda ketika setelah wafat Rasulullah tu, ada benda-benda lagi yang tak ada ketika zaman itu, maka perlukan ulama' yang boleh ijtihad, yang boleh berbincang, boleh ijma' mereka itu duduk sekali. Bincang balik. Tu nanti kita bincang kemudian. Jadi di sini maudhu', tempat bahasan dia. Jadi tempat bahasan ilmu fiqh adalah segala yang mana yang berkait, yang ada kaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf. Dia apa pun cerita perbuatan dengan perkataan. Sebab inilah mukallaf ni dia kena perintah untuk taat kepada Allah, untuk menegakkan menegakkan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Tuhan. Jadi apa benda di mana? Dipanggil yang tertakluk kepada hukum taklifi. Ini bahagian hukum syarak. Sebenarnya hukum syarak ni dia pecah pada dua. Hukum syarak ni pecah pada dua, iaitu satu dipanggil apa nama ni hukum taklifi, yang kedua dipanggil hukum wada'i. Itu dipanggil ahkamul khamsah. Ahkamul khamsah ni maknanya masyhurlah. Kalau mengaji fiqh ni masyhurlah ahkamul khamsah, hukum 5 tu. Yang mana satu yang hukum 5 tu? Hukum 5 tu yang wajib, haram, sunat, makruh, harus. Kat situ duduk dia. Nak bincang yang itu. Nak bincang tu pada bab mana? Pada bab rukun, dia punya rukun dia. Kita belajar kemarin mana rukun? Contents dia, mana rukun Islam? Rukun Islam yang kita belajar tu adalah syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Tu main dia. Jadi yang nak dibahas tu pada hukum ni, pada rukun ni, yang nak dibahaskan mana di mana yang wajibnya, haramnya, sunatnya, makruhnya, harusnya. Contohnya solat lah kita ambil. Bila solat wajibnya? Ada wajib dia, ada haram dia. Tak boleh solat, haram. Perempuan ketika haid contoh, tak boleh solat, contohlah. Waktu haram waktu bila? Waktu tahrim. Ada waktu yang tak boleh. Sunat pula bagaimana sunat? Solat sunat. Kemudian makruh. Harus solat contohnya. Itu tempat yang kita nak bahas nanti. Syahadah, wajibnya mana? Haramnya mana? Kita tak nak mengaji sebenarnya ilmu ni. Pada ilmu ni ada semua. Memanglah kalau mengaji pun memang pening kepala lah. Tapi nak buat macam mana? Kita kena mengaji. Bila kita tahu semua hukum hakam ni, senang buat kerja. Yang tak boleh buat kerja hari ni pasal kita tak tahu hukum hakam ni. Dan setiap satu daripada hukum taklifi ni, setiap satu hukum taklifi ni, wajib ni, haram, sunat, makruh, harus ni, yang itu tu bertakluk pula dengan hukum wada'i. Yang 5, apa dia hukum wada'i? Iaitu syarat, sebab, manik, sah, batal. Gitu. So dia dekat situ pula. Yang mana yang apa dia pula tu? Contohnya syarat. Apa syarat solat? Apa dah syarat solat? Nak solat kena ada syarat kan? Kena bersih tu, pakai tempat solat dia, pakaian dia bersih, kena ada wuduk, pertama kali kena Islam. Tu syarat-syarat dia. Sebab kenapa? Sebab apa? Dia bertayamum. Kenapa kamu tak ambil wuduk? Sebab ketiadaan air. Aku kena bertayamum lah, air tak ada. Manik ni halangan. Kenapa si Minah tu tak solat? Dia tak solat sebab kedatangan haid, nifas sebagainya. Tu contoh. Ini saya bagi contoh dekat ringkas dulu. Tu maknanya wada'i dia. Jadi benda ni, wada'i dengan taklif itu, dia berkait rapat, dia tak boleh pisah. Dia kena ada kat situ. Tidak tak nak solat macam mana? Nak syahadah macam mana? Nak haji macam mana? Nak puasa macam mana? Nak zakatnya semua ada syarat dia. Yang berkaitan dengan hukum wada'i. Jadi maknanya hukum taklif ini berkaitan dengan hukum wada'i. Dia bertakluk di bawah hukum wada'i. So dia dekatan kedua-dua tu hukum tu. Tu ringkas-ringkas je nah. Nanti memanglah berbelit-belit kalau kita tengok kan.
Nak mengaji tu cerita nak mengaji tu yang suruh mengaji. Jangan dia ingat malam ni dah faham dah semua. Tak payah ngaji dah faham dah. Tak boleh kan. Ni saya bagi ni saya nak tunjuk dulu. Kita tunjuk dulu macam ni keadaan dia. Maknanya pekoh ni nak faham. Ini ilmu dia. Macam mana Mabadi dan yang 10 tu. Kalau orang mengaji pondok-pondok ni memang kita kena belajar. Wajib belajar ilmu ni. Tok Guru buat kitab. Ni semua dalam kitab. Yang saya tulis dalam kitab. Nak suruh saya hafal. Saya pun tak terhafal rupa ni. Kan? Jadi kita ingatlah apa yang kita belajar tu. Cuma kalau nak kuliah tu tak boleh. Nak kena tengok balik kitab balik. Tengok balik baru kita nampak. Nak ingat balik. Tak teringat banyak sangat. Maklumlah kitab. Beratus, beribu kitab. Mana kita nak ingat. Kita pula bekan untuk mengajar benda ni saja. Untuk buat benda lain. Yang ni untuk sekali lalu je. Untuk peringkat awal. Cukuplah tu. InsyaAllah lah. Mana kalau Tuhan tanya esok kamu dah mengaji dah. Udah dah mengaji. Tapi tak pernah nak faham. Tak apalah. Yang penting kamu mengaji dulu. Pernah lah mengaji dulu. Dia ingat lupa. Tak apa. Sudah. Ni sampai tak ngaji langsung. Sampai blur terus langsung. Tu teruk sangat yang gitu. So kita jangan duduk macam tu. So, jadi okey, kita ke bagi jelas dulu yang tu, nanti kita pergi lagi yang sebahagian lain lagi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, sekali lagi kita ke bahagian yang ketiga, iaitu samrah, iaitu faedahnya. Tentang apa faedah kita belajar ilmu fiqh? Faedahnya mesti ada faedah. Apa faedah ilmu tauhid? Apa faedah ilmu tasawuf? Semalam kita yang saya terang tentang ilmu tasawuf. Tasawuf ni kena ada tempat dia. Ada benda yang dia nak pergi duduk situ. Tidak, tasawuf tu tak wujud. Sebab banyak orang yang duduk ilmu tasawuf, fiqh tauhid tak ada. Bila kita tegur dia marah. Sebab dia ingat dia terus pergi makam yang tinggi. Kau nak letak kat mana tasawuf tu? Memang orang mengaji tentang kenal Tuhan. Tapi nak mencapai hakikat kemuncak kepada kenal Tuhan tu, dia nak bermasuk tasawuf. Sebab nak menyucikan kekotoran-kekotoran pada kalbu tu supaya terlepas daripada hijab tu. Jadi kalau tauhid tak ada, macam mana dia nak makrifah dengan Tuhan? Sebab tu 3 ilmu ni penting. Sebab tu bila dalam hadis Jibril tu, bila Jibril tanya Nabi tu, dia nak ajar kepada sahabat-sahabat Islam tu macam itu. Tiba kat kita, buang semua. Fiqh tauhid tak nak tasawuf je. Hak tu yang duk sesat hari ni, yang banyak sesat tu pasal punca tu. Ni. So jadi bila kita ada kepahaman, kita tahu kat mana kita nak ambil ilmu tu, so mudah bagi kita nak beramal. Baik. So kita tengok apa faedah. Faedah ilmu fiqh ni. Jadi faedah dia yang pertama sekali, boleh mengetahui cara pelaksanaan sesuatu amalan itu dengan sebenarnya menurut syarak. Menurut syarak ni menurut kehendak Tuhan. Hukum yang Tuhan takdirkan atas kita tu, itu hukum dia. Contohnya nak solat. Macam mana cara nak solat? Solat kau belajar kat siapa? Ingatlah ustaz dulu masa sekolah rendah, dengarlah ustaz ngajar. Macam mana dia ajar kamu? Mungkin dia ajar betul, kamu terima tak betul. Wuduk pula macam mana? Mandi hadas pula macam mana? Contoh. Puasa pula macam mana? Ni nak puasa sikit lagi. Ada adab dia. Ada cara dia. Nak melaksanakan satu-satu ibadat tu, itu faedah fiqh. Bila kita mengaji ilmu fiqh ni, kita belajar hukum hakam. Hukum hakam tu. Jadi mana amalan tu kita laksanakan dengan sempurna. Bulan puasa, orang yang puasa tak makan tak minum tapi mengumpat orang, maka puasa dia sia-sia. Bila dia faham tak boleh ngumpat orang, dia tak ngumpat dah. Tapi nak buat macam ni ustaz, 11 bulan ni iblis duk ajar saya ni. 11 bulan dah iblis ajar kamu mengumpat. Masuk sebulan je, hari pertama lah, bangun-bangun pagi ni, esok tu start dah jumpa kawan je. Teruk benar lah demo ni. Mula mengumpat dah. Dah 11 bulan mengumpat. Lepas tu 11 bulan tu kita latih diri kita jangan mengumpat. Ribah tu. Masuk sebulan je, hancur habis puasa tu. Hari pertama dah out dah. Kan senang nak jaga mulut dah. Dia nak bercakap. Hati tu teringin. Gatai sangat mulut tu. Lidah tu. Dia nak cakap juga. Benda-benda jahat tu. Tu boleh kata, alah Yub, aku tak heran lah kat kamu. 11 bulan aku dah train kamu. Nak heran apa sebulan tu? Buat rantai pun tak apa. Dia duduk rantai, dia kena rantai. Dia kena rantai, jin tak lah. Dia tu setan tu. Iblis-iblis tu. Tu kena kita heran. Apa saya jahat lagi aku ni lah. Tak jahat macam mana. Dah 11 bulan dilatih. Nanti yang kita nak mengaji ni.
nak buang tu sebab lepas ni tahun-tahun ke depan ni kita nak buang, tak mau dah, sudah dah tinggal dah. Let's bygone be bygone, forget it about all the matters apa yang kita dah buat dulu tu. So kita faham, oh jadi fiqh faedah dia dapat melaksanakan sesuatu amalan dengan mengikut syarak dan boleh tahu sah atau batal di sisi syarak. Kalau sembahyang macam ni buat macam ni batal, kalau terkentut batal, ni tak. Kalau pegang bini sentuh batal, tahu contoh. Kemudian apa lagi faedah dia? Serta untuk mendapat keredaan Allah dan kemenangan serta kebahagiaan dunia dan akhirat dengan mengamalkan. Yang maknanya orang yang mempraktiskan amalan ilmu fiqh ni, dia buat betul-betul, dia faham, dia buat sungguh-sungguh sebab Allah janji keampunan tu dan keredaan Tuhan tu, nak capai darjat radhiyallahu anhum wa radu'an tu. Nak sampai pangkat Allah redha, kita redha. Allah redha kat kita, kita redha kat Allah. Bukan senang. Redha ni salah satu pintu di syurga. Tapi nak masuk pintu redha, apa yang kita bincang kemarin saya sebut. Seawal-awal pintu dan semulia-mulia pintu ialah pintu taubatan nasuha. Pintu taubat tu lah paling awal. Boleh rempuh pintu tu, terbuka pintu tu, macam dia pintu main entrance lah nak masuk dalam mahligai yang besar tu. Masuk pintu tu, lepaslah ke dalam tu, pilihlah pintu mana nak masuk. Pergilah cari pintu syukur ke, pintu redha ke, pintu qanaah ke, pintu apa ke lagi dalam tu, ada belaka pintu. Tapi pintu yang utama tu kat mana? Dia mesti ada main entrance. Itulah pintu taubat. Mengaji ni, bila mengaji. Bila mengaji dia tahu, dia buat. Kalau tak mengaji, duduk jahil, dia ikut apa saja yang terhadap. Apa Iblis beritahu kat dia, bang, buat ni bang. Dia pun ikut. Ni masalah dia. Itu kelebihan bila kita belajar ilmu ni. Kerana ilmu fiqh tu di dalam syariat Islam itu ada diumpamakan jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang membimbing manusia itu untuk mencapai keridhaan Allah. Mana jalan yang lurus? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa yang Allah kata pula tentang jalan yang lurus ni? Kita tengok ada satu ayat dalam surah Al-An'am ayat 153, apa yang Tuhan sebut? Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih zalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, kata Allah. Sirati mustaqima, inilah jalanku. Jalan yang mana? Agama Islam. Jalan ni jalan agama Islam. Jalan ni lah yang kita ambil ni. Jalan ni. Agama Islam tu lah jalan yang Tuhan punya. Yang kita ikut Allah tu. Yang betul lurus. Maka hendaklah kamu menurutnya. Turutlah. Sebab apa kita ikut. Dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam. Jangan diikut jalan lain dari Islam. Kenapa? Jalan tu jalan yang bengkok-bengkok, yang sesat. Kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Maknanya membawa kita kepada jalan kesesatan. Bukan lagi. Itu semua jalan-jalan syaitan semua tu. Maka demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Maka Allah perintah pada kita supaya kita bertakwa. Maksudnya memelihara diri daripada jatuh ke dalam segala dosa-dosa besar, dosa kecil dan sebagainya itu. Tu. Jadi ini Tuhan dah sebut jalan yang lurus. Maka itulah faedah yang kita dapat daripada tentang apa ni, mempelajari ilmu fiqh ni. Jadi tak adalah sia-sia, tak adalah rugi kan, sebab kita dapat belajar macam mana cara nak beramal. Jadi rasa seronok bila kita dah faham. Dulu tak adalah aku orang ni teruk benar lah, bila mengaji ni aku lama kau teruk. Kalau lama kau teruk, kita rasa kita ni makin teruk sebenarnya. Sebab apa? Kita belasah saja kita buat. Kita tak terfikir. Patut kita buat kerja. Ada adab. Patut ada adab. Saya selalu ulang. Adabul mu'min. Adab dalam melaksanakan hukum hakam. Ada adab dia. Ada kaedah dia. Ada SOP dia. Cakap orang putih sikit lah. Standard Operating Procedure lah contoh. Senang nak pergi faham. Jadi nak bahas satu amalan. Sebetulnya dia ada taklifi dia. Ada wadi'i dia. Ni pun nanti kita ajar lah esok. Kita belajar lah. Apa dia taklifi wadi'i itu macam mana. Bagi faham. Ilmu ni kena bagi faham. Bagi faham senang nak baca. So itulah ringkas tentang faedah dia kita belajar tu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Sekali lagi kita ke nombor yang keempat tentang fadilatnya, iaitu kelebihannya.
Apa kelebihan atau fadilat belajar ilmu fiqh ni? Oh, ada ya. Fadilat pun ada. Adalah. Sebab Allah bagi semua ni yang Tuhan bagi kat kita ni semua untuk kita. Tuhan tak minta sikit pun. Allah bagi itu semua kat kita. Dia nakkan kita ni balik kepada dia balik. Allah nak itu saja. Allah nak kita sembah dia saja. Tuhan tak nak kat kita lain. Dia nak buat apa? Kita pun. Dia tak perlu kita pun. Tapi dia nak, dia sayang kat kita. Dia kasih kat kita. Maka ada fadilat dia pula kat sini. Jadi kelebihan ataupun keutamaan dalam mempelajari fiqh ni, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah ni. Kita tengok satu hadis Nabi ni. Apa yang disebut oleh Nabi ni? Man yuridillahu bihi khairan yufaqqahhu fid din. Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan. Allah akan menjadikannya orang yang faham, yang faqih dalam urusan agama. Orang yang faqih ni, Imam Asy-Syafi'i itu faqih besar lah. Orang yang cukup alim. Bukan takat faqih fiqh. Segala ilmu dia alim. Cuma dia dikenal dengan mazhab Asy-Syafi'i yang lebih kepada mazhab fiqh. Kita pun bila faham fiqh, jangan kita duk downgradekan fiqh ni. Fiqh ni tak ada apa, biasalah yung tasawuf lagi hebat. Tak. Ilmu hak Tuhan ni semua nur. Kita kena raih semua ilmu tu. Sebab kita nak guna ilmu tu. Jangan kita pandang rendah-rendah ke ilmu ni. Mentang-mentang orang mengaji tu kita kata ilmu ni tak itulah, tak elok lah, jangan. Semua ilmu daripada Tuhan ni semua kita mengaji. Kalau boleh semua ilmu kita mengaji. Kalau dah habis ilmu fardu ain tu, kita mengaji ilmu fardu kifayah pula. Bagi kita sebelum kita mati tu, biar kita bawa mati dengan ilmu, dengan cahaya-cahaya tu. Biar kubur tu diterangi oleh nur cahaya ilmu yang kita belajar tu. Begitu. So jadi bila kita faham, orang yang faham agama dan urusan agama, dia senang hidup dia. Dia tak gapa-gapa. Hari ni yang huru-hara ni manusia ni sebab dia tak ada agama. Ni kalau kena 2 minggu lagi kuarantin ni, tak tahu apa nak jadi. Mula dah terfikir macam-macam lah. Saya pun hari nak kawan nak telefon, Ustaz ni macam mana? Nak buat macam mana kata? Tapi kita jangan lupa Allah kata. Kita tetap bersama dengan Allah. Yang bagi ni Allah. Yang nak bagi kita hidup dia, semua rezeki dia punya dia bagi. Yang nak susun tu dia. Kita ni hanyalah pelakon-pelakon saja. Nak melaksanakan segala apa yang Allah perintah. Kita berada di dalam takdir dia. Setiap saat kita duduk dalam takdir dia. Sebab segala takdir dia, segala takbir dia di depan lagi. Segala takdir itu mendahului segala takbir. Takdir itu dulu lagi dah. Macam kita marilah. Ada yang mengaji. Mungkin dia left group sebab dia mungkin bateri dia rosak ke. Kita pun bersangka baiklah. Tak adalah nak bersangka tak elok. Mungkin dia akan masuk balik. Itu takdir lah. Mungkin dia sengaja left. Dia kata tak mahu ikut lah. Pening kepala ni. Sekarang sesat pula. Mengaji tasawuf pula tu. Macam tu. Jadi macam-macam. Macam-macam manusia. Semua tu berpunca daripada ketidakfahaman ilmu tu. Tapi bila faham macam yang Nabi sebut, sesiapa kata Nabi yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan. Maknanya mana-mana manusia yang Allah nak bagi kebaikan pada orang tu, Allah akan menjadikan dia orang yang faqih dalam urusan agama. Mana dia dah mula minat. Dulu memang tengok agama ni macam tengok hantu. Dengar cerita nak ngaji, ya punya takut terketar dah. Nak lari macam mana nak cari alasan ni? Ustaz tanya sekarang mati aku. Punya takut, tapi bila dah mengaji lama-lama. Bila nampak tu, terbuka pintu hati dia, ya Allah. Boleh dia nampak kawan-kawan dia yang selama hari ni dia seronok dengan kawan-kawan tu, rupanya lara semua tu. Dah tak faham agama? Bukanlah kita nak suruh faham banyak. Lepas dulu fardu ain ni. Terus duduk sembang lah buat fardu kifayah. Kita bukan bidang dia. Nak jadi mufti bukan senang, kena masuk tu. Di Mesir punya Al-Azhar ada tempat dia. Bukan senang nak mengaji. Kita takat fardu ain ni dulu cukup lah untuk kita dulu. Jadi kena bagi faham. Jadi kita belajar ni fadilat tu nak bagi faham tentang agama dulu. Bila kita faham fiqh ni, kita tahu bahawasanya ilmu fiqh ni adalah suatu ilmu yang mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan keimanan kepada Allah. Fiqh bila kita solat, tak beriman. Orang tak beriman, orang tak solat kan? Bila kita solat, kita puasa ni, kita beriman kepada Allah. Sebab itu perintah Tuhan.
Kita mentauhidkan Allah walaupun nampak pekah, tapi kalau semayang tak tauhid kepada Allah maka jadi syirik. Mana kena beriman, kena tauhid, kena mengesakan Tuhan tak kala kita solat. Itu tak bukan beriman. Beriman. Maknanya kaitan tauhid dengan pekah tu bukan boleh pisah. Cuma ilmu ni masa kita mengaji saja terpisah, tapi masa beramal tak ada terpisah dah. Semua all in one, three in one. Pekah ada, tauhid ada, tasawuf dekat situ. Tak ada bercerai-berai lagi dah. Cuma kita mengaji nak mudah kita faham. Zaman Rasulullah tak payah sebab Nabi direct. Semua wahyu hadis jadi sahabat dah faham dah. Limpahan cahaya pula nubuah kenabian tu sangat kuat. Sahabat terima tu dah faham, tak ada urai-urai macam saya duk cakap ni. Jadi sebabkan hubungan yang kuat itu, maka kita kena mengaji. Bila kita faham, kita beramal, kita tahu dengan cara inilah yang akan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita nak jadi khalifah. Allah dah kata dah, inni ja'ala fil ardi khalifah. Aku nak jadikan Adam, kata malaikat, aku nak jadikan Adam sebagai khalifah atas muka bumi ni. Jadi kita ni sebagai khalifah. Khalifah ni orang yang memerintah, yang memakmurkan bumi, yang mengimarahkan bumi dengan syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah khalifah pun jahil, dah jahil, dah jadi orang kata bingung nak jadi khalifah macam mana? Macam mana nak merintah bumi? Macam mana nak makmurkan bumi ni? Jadi atas dasar itulah apabila Allah lantik kita sebagai khalifah, Allah hantar Nabi pergi. Allah susul suruh kita ni, suruh Nabi ajar kita. Dakwah kita balik, suruh mengaji ilmu ni. Sebab apa? Sebab syarat seorang khalifah, dia kena faqih, dia kena ada ilmu, dia kena faham ilmu dia. Faham, so tidak-tidaknya dia faham asas fardu ain. Asas fardu ain dalam bab fiqh, asas fardu ain dalam bab tauhid, asas fardu ain dalam bab tasawuf. Itu asas fardu ain. Hak fardu ain ni wajib lepas dulu. Ustaz, baru malam ni dengar pasal fardu ain Ustaz, tak pernah mengaji Ustaz. Eloklah kamu jadi hantu ke toyol kalau tidak. Mujurlah duduk dalam jemaah grup ni. Ni pun sebab Covid ke tidak, mampus tak jumpa dah. Allah sayang tengok tu. Allah seksa, Allah azab orang kafir, Allah rahmat kat kita. Boleh mengaji, tidak mampus tak ngaji ni. So dia tangkap lah, lari macam kalau kata belut tu lari lagi dahsyat pada belut, licin pegang zup hilang macam tu je. Punya tak nak mengaji, punya takut macam tengok hantu mengaji. Tapi bila kita mula mengaji, tak macam esok kamu tengoklah bila kamu dah mula mengaji, dah mula dapat penghayatan, dah mula sonat masa tu, Allah menyesal tak habis. Kenapalah dulu aku tak jadi macam ni? Tu cerita kita. Jadi sebab tu, sebab nak jadi khalifah ni kena ada ilmu. Lepas tu pula, dia berkait rapat antara rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, kesemua tu berkait rapat. Jadi, bila kita belajar semua ilmu ni, dia menjadi bekalan untuk kita besok di akhirat. Kita bawa mati tu bawa dengan ilmu sekali. Reta kena edit, kena audit. Reta Allah tanya soal, ilmu? Tu ada kisah dengan Sayyidina Ali. Nanti saya baca kisah Sayyidina Ali tentang ilmu tadi. Mana lebih ilmu dengan reta? Lebih ilmu. Sebab kata dia apa? Sebab reta tu disoal oleh Tuhan. Yang kita gila cari reta tu kena soal, ilmu tak? Ilmu lah nak tolong kita besok di akhirat, esok dalam kubur. Ilmu yang kita mengaji tu. Hebat tabiat ilmu ni, dia tolong kita bagi reti. Dia tolong kita bagi faham. Nak buat ni macam ni, nak buat macam ni. Ilmu tu lah bagi kita faham. Bukan reta kita. Reta kita berjahanan kita adalah. Tu kereta kalau tak bayar sewa macam mana? Datanglah kejar adik bank. Blacklist terus. Tu reta. Ilmu ada tak orang mengaji ilmu banyak ilmu kena blacklist? Cuba tanya tengok. Tanya dalam ni tengok admin ke yang handai-handai tu, kamu pernah kena blacklist tak pasal ilmu kamu banyak ataupun tak bayar ilmu kan? Mana ada. Reta je. Kereta ke rumah ke berapa ramai orang kena sita sikris semua cukup. Reta tu. Kata dunia dah susah dah kita dah. Beli kad kredit, bantai habis duit kredit, lepas tu dah kena charge pula dengan interest charge lah. Dulu pinjam beli kereta baru 12,000, sekarang dah 80,000. Tu reta. Nak main sangat reta dunia. Berupa api tu. Tapi ilmu tak macam itu. Tu kena faham. So jadi itu fadilat ilmu, fadilat mengaji fiqh. Kita ingat pada tadi yang Nabi, saya ulang balik hadis Nabi. Yang Nabi kata, sesiapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, Allah akan menjadikannya orang yang faham, yang faqih dalam urusan agama. Maknanya bila Tuhan nak kita tu, Allah kasih kat kita tu,
Allah nak letakkan kita tempat orang yang mulia, Allah bagi kita reti agama. Allah dorong kita, Allah lorong kita pergi tempat yang ada agama. Maka ramai yang terjumpa dalam grup-grup WhatsApp, tekan-tekan masuk dalam grup pengajian yang kita dah buat ni. Alhamdulillah, tak sampai setengah jam, tekan keluar-keluar pula. Masuk tak sampai setengah jam, 50-20 minit pun dah lari keluar dah. Punya cepatnya dapat hidayah, terus hilang hidayah. Tu Tuhan tak nak lah kalau rupa itu tu. Jangan jadi macam tu. Kan, kita ni kena fikir baik-baik, kena fikir jauh ke depan tu. Mungkin Allah hendak aku tapi aku kena sabar lah. Hak tak sabar tu yang duk jadi masalah. Ni. Ni masalah dia. Okey, itu yang keempat. Baik, kita sambung satu lagi, yang kelima. Apa nisbah? Nisbah ni maknanya perbandingan ilmu ni. Ilmu fiqh dengan ilmu tauhid, dengan ilmu tafsir, dengan ilmu Al-Quran, dengan ilmu yang lain. Gitu. Jadi nisbah ilmu fiqh ni ialah perbandingan ilmu fiqh dengan ilmu-ilmu selainnya adalah ilmu fiqh ini berkenaan pengetahuan dan kepahaman. Tadi kita sebut tentang bagaimana tata cara untuk melaksanakan perintah Allah. Hukum tadi. Sebab tata cara tu, aturan tu, nak melaksanakan perintah Tuhan tu tadi, solat, puasa, zakat tu perintah Tuhan. Jadi fiqh ni kena faham, dia kena ada fiqh, dia kena faham hukum hakam tu, baru dia tahu nak buat macam mana. Kemudian, dan macam mana pula nak meninggalkan larangan ni, yang Allah larang. Apa yang Allah larang? Benda-benda yang haram. Wala taqrabu zina, contohnya, jangan kamu hampiri zina, tu benda yang haram. Jangan makan riba, Allah perintah, Allah perang atas orang yang makan riba. Jangan makan rasuah, jangan mengumpat, jangan hubud dunia. Itu semua benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Jadi dengan kita faham ilmu ni, maka kita dapat selamatkan diri kita ni. Kan? Terutama orang mukallaf macam kita lah. Jadi itu kaedah dia. Jadi ilmu fiqh ni ilmu yang kedua terpenting selepas ilmu tauhid. Kenapa? Sebab ilmu tauhid ni semulia-mulia ilmu pasal dia ma'rifah. Dia bila kita belajar ilmu tauhid, kita dapat mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan ilmu tauhid pula daripada ilmu fiqh. Tapi kata ilmu fiqh tak jadi apa juga. Cuma sebut kat sini yang kedua tu kita sebutlah pada adat gitu, tapi pada syarak benda ni penting. Jadi kenapa? Sebab fiqh tauhid berkaitan dengan keimanan. Yang kita sebut, saya ulang sebut. Iman tu apa kata Nabi? Iman tu ialah iqrar bil lisan wa tasydid bil qalbi wa amalan bil arkan. Iman itu ialah engkau berikrar dengan lidah engkau, mengucap dua kalimah syahadah, dan engkau benarkan dengan hati engkau. Maknanya dibenarkan, ditasydidkan dengan hati, dan sebagai bukti kan kebenaran itu, kedua-dua itu, maka ditegakkan amal ibadat dengan anggota jawarih dia. Itu dalam persoalan iman. So jadi bila kita selepas ilmu tauhid cerita apa? Yang berkaitan dengan keimanan ataupun pegangan kita. Aqaidul iman. Kepercayaan kita untuk menjadi seorang mukmin. So jadi ilmu fiqh ni adalah ilmu praktikal lah kita panggil. Yang memerlukan ilmu untuk melaksanakannya kerana ia adalah amaliyah. Dia benda yang amaliyah. Benda praktikal. Kena buat. Bila nak buat satu kena faham. Nak takbir angkat tangan macam mana? Buat kan? Nak istinja macam mana nak buat, jari mana nak basuh punggung kita, contoh gitu. Bahagian mana kita nak cuci, nak istinja, semua kena praktikal, semua nak kena faham. Tu. Jadi so nisbah dia adalah ilmu yang juga mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita faham. Itu insya-Allah kan. Baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita ke nombor 6 iaitu tentang wadi'inya, iaitu penyusunnya. Siapakah yang mula-mula menyusun ilmu fiqh ni? Jadi apa pun mesti ada penyusun dia. Siapa yang mula? Baik. Jadi yang mula-mula mengetahui dan memahami serta yang mengamalkan ilmu fiqh ini tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Iaitu Nabi sendiri yang mengetahui, Nabi yang memahami, Nabi yang beramalkan ilmu ni. Lepas tu baru Nabi ajar kepada para sahabat yang mulia. Ni cantiknya ilmu ni. Tu dia punya benih dia tu, zuriat tu. Zuriat ilmu tu turun. Rasulullah dulu, dia amal dulu. Baru dia bagi ajar sahabat. Seterusnya dipelajari dan diikuti pula oleh para tabi'in. Siapa tabi'in? Ulama-ulama yang selepas para sahabat tu. Jadi fiqh pada abad pertama hijrah tu bermula dari zaman risalah hingga ke zaman khulafa' ar-rasyidin. Jadi merangkumi pengetahuan berkenaan apa? Akidah, furu', akhlak serta kerohanian. Tasawuf dah mula dah masa zaman tu. Dah ada dah tasawuf masa zaman tu. Sebelum kemudian ia terpisah menjadi disiplin ilmu yang berasingan.
Jadi selepas itu boleh sampai abad yang kedua tu, boleh dia terpisah. Dia jadi satu disiplin ilmu yang terasin. Dulu sekali akidah, akhlak, semua tasawuf sekali. Lepas itu, bila masuk kurun yang kemudian daripada abad yang kedua tu dan ketiga hijrah, maka muncullah ulama-ulama mujtahid yang merintis mazhab masing-masing. Dan antara mazhab fiqh yang masih ada hingga kini seperti yang 4 tu, yang kita dah belajar sekarang ni. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ni yang ada sampai sekarang ni. Yang ni yang cukup cantik kita tengok kan. Kita nampak lah macam mana fiqh ni kan, macam mana flow-nya, turunnya, titih benih dia tu. Jadi secara dasarnya permulaan ilmu fiqh ni di zaman risalah, dia terpecah kepada dua masa tu. Masa zaman mula-mula tu. Iaitu sewaktu Rasulullah di Mekah dan di Madinah. Berapa lama tempoh Nabi dekat Mekah dengan Madinah? Sepanjang tempoh Rasulullah di Mekah, lebih kurang 13 tahun. Nabi di Mekah lebih kurang 13 tahun. Apa yang Nabi buat? Nabi dakwah, tertumpunya dakwah Rasulullah tu kepada nak membenihkan dulu akidah tauhid dan keimanan dulu kepada orang-orang Quraisy ni, orang-orang di Mekah ni. Bukannya sekejap, 13 tahun. Lepas tu barulah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi oleh itu hukum-hukum amaliyah yang berkaitan dengan jual beli, politik, ketenteraan jinayat belum lagi bermula. Belum lagi ada lagi masa tu. Jadi setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, pada tahun pertama hijrah, ilmu fiqh baru mula tersusun balik. Dan berkembang secara berperingkat-peringkat sehingga menjadi sempurna saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ia terus berkembang menjadi satu disiplin ilmu yang tersendiri. Maknanya selepas daripada Mekah, bila berlaku hijrah daripada Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah tu, maka di Madinah itulah baru bermula segala hukum-hukum fiqh tu mula tersusun dah. Dah mula teratur dah. Hadis-hadis Nabi, sahabat dah mula dah susun. Jadi tengok ketika Abdurrahman bin Auf dari segi hukum urusan jual beli apa semua kan, mula dah ada masa tu. Dah mula cantik dah. Sehingga sampailah saat kata Rasulullah, semua tu dah solid, dah cantik dah. Tetapi ulama yang datang kemudian tu mereka menyusun balik. Dia asingkan nak bagi mudah faham. Macam sekarang fiqh, ada tauhid, ada tasawuf. So yang untung siapa? Kita lah. Kita dapat dah. Kita tahu dah, oh ni benda ilmu ni macam ni. Tapi masa mengaji je kena ingat, ya. Bang, masa mengaji tau. Ni mengaji macam ni je. Tapi masa amal dah tak ada dah. Fiqh tak ada, tauhid tak ada, tasawuf tak ada. Semua all in. Di situlah fiqh, di situlah tauhid, di situlah tasawuf. Ada belaka kat situ. Tu cantik ilmu. Jadi kita tak pisah juga. Mana kita punya ilmu, amalan kita sama juga dengan amalan ketika zaman Rasulullah. Cuma kita belajar je lain. Nak bagi mudah faham. Otak kita ni bukan macam otak demo dulu, para sahabat dulu, para tabi'in dulu. Otak kita dah teruk. Makan makanan syubhah banyak. Buat kerja syubhah banyak. Macam-macam dosa kita ni banyak sangat. Sampai dah cahaya tu dah lat-lat nak hilang dah. So jadi itulah wadi'i dia. Penyusun dia tu. Ya, mula-mula Rasulullah, lepas tu barulah datang ulama-ulama lain, dan sekarang ni yang kita nak tumpu sekarang ni pelajaran kita adalah kepada mazhab Asy-Syafi'i. Macam tu. Ni nak cerita je, nak bagi tahu kita nampaklah dulu mula daripada mana, sampailah ke sekarang ni. Jadi kita ringkas dulu. Masa pun dah makin mencemburui kita ni. Baik, jadi wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita ke yang ketujuh malam ni. Ada sikit lagi masa, panjang sikit malam ni. Iaitu yang ketujuh, isim, iaitu namanya. Nama ilmu ini ilmu fiqh. Nama ilmu fiqh. Ia juga dikenali sebagai ilmu ahkam ataupun ilmu furu'. Ilmu tentang hukum hakam. Ilmu ni. Tu nama tujuh. Senang je. Nama ilmu ni, ilmu apa? Nama fiqh. Ilmu fiqh. Dah, khalas. Habis. Baik, yang ke-8. Istimdad, iaitu sumbernya. Sumber ilmu ini daripada mana? Mana sumber dia? Source dia. Baik, fiqh syariah Islam ni adalah himpunan hukum-hukum syarak yang ditetap dan diputuskan hukumnya berdasar kepada 4 sumber. Sumber dia ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran ialah kalamullah yang merupakan sumber rujukan utama. Ni jelas lah. Semua orang dah maklum dah. Yang menentukan hukum fiqh Islam ni.
Semua digali daripada Quran. Oleh itu, bila timbul suatu permasalahan, maka hendaklah merujuk kepadanya terlebih dahulu. Dan jika hukum permasalahan tersebut terdapat di dalamnya, maka hendaklah berhukum dengan beramal dengannya dan tidak boleh berhukum dengan merujuk kepada selainnya. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, as-sunnah. Ialah semua perkara yang dinakalkan atau yang datang daripada Nabi SAW. Daripada hadis. Daripada sama ada daripada Nabi, baik dari segi perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan takrir. Takrir ni macam pengakuan Nabi. Dan ia menjadi sumber kedua terpenting sebagai rujukan di dalam menggali hukum-hukum fiqh. Jika tidak terdapat dalil tentang suatu permasalahan dalam Al-Quran, maka hendaklah merujuk kepada as-sunnah, pada hadis Nabi ni. Dan jika dalil masalah tersebut terdapat di dalamnya, maka hendaklah beramal dengannya dengan syarat hukum tersebut sabit daripada Rasulullah. Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih. Kerana hadis-hadis yang dhaif tidak boleh dijadikan hujah. Tapi kena ingat masalah hadis dhaif ni pun kena ingat. Kita jangan buat sembarangan sebab dia hadis. Tetapi untuk beramal tak ada masalah. Boleh amal. Sebab tu dalam kitab-kitab besar Ihya Ulumuddin sebagainya disebut di situ tentang ni daripada riwayat mana? Daripada hadis Nabi. Hingga kan hadis talabul alimi mengaji itu pun dikatakan hadis tu dhaif, tapi boleh untuk diamalkan. Melainkan kena hujah, kena hadis sahih. Itu perbezaan dia. Tapi hari ni orang ni hak baru ni, kaum-kaum mudah ni, dia tolak semua. Hadis dhaif semua dibuang terus. Dia kata hadis tu tak boleh pakai. Dia hanya ambil hadis sahih je. Itu yang jadi masjid jadi lengang sekarang ni. Nak baca Yasin dah tak boleh. Dia mengata bida'ah. Baca talqin kubur pun tak boleh, bida'ah. Habis. Sekarang ni ada pula lagi. Boleh menikah pula pakai online pula. Pakai video punya kod Johor. Macam-macam lah. Dia kaum mudah lah tu. Makin lama kaum mudah. Tapi Alhamdulillah Perak tak buat. Perak tak bagi. Perak dia buat panggil. Datang dekat pejabat. Nak nikah juga. Kan senang macam tu. Ataupun hantar wakil. Boleh. So begitu. Okey, tu yang kedua. Panjang cerita ni, tak nak bergaduh kat sini. Kita bukan nak gaduh. Nak bagi faham. Bila orang dia serang kita ni, kita kena bertahan lah. Kan? Hak kita ikut ni yang mana? Okey. Yang ketiga, al-ijma'. Ijma' dia pun orang marah juga. Pok-pok tu marah. Dia tak bagi. Dia tak mana ada ijma' ulama' ni, tak ada. Ijma' qiyas tak ada. Baru semua ni. Tu kena mengaji. Jadi, apa dia ijma' ni? Selalu kita dengar perkataan ijma' ulama'. Maknanya kesepakatan para ulama'. Ulama' mana? Ulama' mujtahid. Bila kita sebut ulama' tu, ulama' yang mujtahid. Kan? Bukan ulama' biasa ni. Ulama' biasa ni bukan tak boleh. Boleh lah juga kan. Tapi dia tak sampai makam mujtahid tu. Dia nak ijtihad tu tak boleh. Tapi ada dah orang datang. Dia kata buat saya. Ana boleh ijtihad. Dia kata serang. Terkejut saya dengar. Jadi, kesepakatan ulama' dari kalangan umat Rasulullah SAW pada satu-satu zaman terhadap satu hukum syarak. Ni macam baru ni lah cerita isu kahwin pakai tu. Ada tak ijma' ulama' punya keputusan boleh nikah pakai online tu? Contohlah. Ni nak cerita, kita nak relatekan balik macam mana peranan ijma' ulama' ni. Maka tidak kiralah sama ada ulama' di zaman sahabat atau selepasnya yang telah bersepakat terhadap suatu hukum. Maka persepakatan mereka tersebut dinamakan sebagai ijma' dan wajib umat Islam beramal dengannya. Bila keluar ijma' pada ulama', kita sebagai ahli mazhab ilmu Imam Syafi'i, maka kita kena beramal dengan dia. Boleh ikut. Ijma' menjadi rujukan ketiga terpenting dalam penetapan hukum-hukum syarak. Tadi kalau Quran yang pertama, hadis as-sunnah yang kedua, yang ketiganya adalah al-ijma' yang ketiga. Yang keempat pula apa? Iaitu al-qiyas. Al-qiyas ni secara bahasa bermakna persamaan ataupun ukuran perbandingan. Ianya adalah penetapan suatu hukum terhadap suatu masalah baharu yang belum ada lagi pada zaman sebelumnya. Contohnya dulu handphone. Handphone tak ada. Lepas tu orang tanya Tok Guru, macam mana ni Ustaz? Ni handphone saya ni ada ayat Quran. Kan? Ada ayat Quran dalam ni. Tanda dia apa hukum ni? Ataupun saya adalah haid. Ni perempuan tanya, saya adalah haid Ustaz. Tapi saya duk tolak baca Quran, saya duk tengok dalam Quran, dalam handphone ni Quran. Buka Quran saya duk tolak dengan jari saya. Haram tak haram? Berdosa tak berdosa? Sebab saya adalah hadas ni. Ataupun orang lelaki yang tak ambil uduk. Tapi bila dia buka, dia tekan dalam handphone tu, apa hukum ketika kita menyentuh Quran, ayat-ayat Quran dalam handphone tanpa ada wuduk?
Nak tanya siapa ni? Nak tengok di mana? Dulu tak ada masalah ni. Dulu memang Quran yang betul tu, yang ni sekarang dalam handphone. Contohlah. Maka dia ada kias dia. Boleh tak boleh? Kenapa macam ni kena? Itu cerita ulama. Kita ni tak payah duduk kias lebih-lebih. Kita bukan reti pun buat hukum hakam macam ni. Cuma yang saya nak cerita ni nak bagi faham. Ada 4 bahagian tu. Kan? Rujukan. Sumber dia Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Tu orang kata Quran, hadis, ijma', qiyas. Tu bahasa mudah. Cakap gitu. Ni yang ke-7 dan ke-8 ya yang kita belajar benda ni. Tak payah hafal-hafal, tak payah. Cuma faham sudah. Saya cerita ni pun nak bagi faham je. Kalau dah faham tu insya-Allah bila tanya apa sumber? Apa sumber dia? Quran, hadis, ijma', qiyas. Ustaz, baru malam ni reti sebut ijma' dengan qiyas Ustaz. Allah, alhamdulillah lah, baguslah. Daripada tak reti sebut langsung. Dulu tak nak sebut langsung, peduli pun tak. Itulah mengaji. Kita jangan risaulah. Kita nak mengaji macam ni pun walaupun kita kata bodoh-bodoh kita lah. Tapi sebabkan benda tu hidayah milik Tuhan. Bila Tuhan kehendak benda tu, tadi kita dah sebut, Nabi dah sebut. Bila Allah hendak kita tu kebaikan, Allah akan bagi jadi kita ni fakih. Fakih sikit pun tak kisahlah. Yang penting kita reti. Makna fakih tu faham. Faham dah Allah. Memang kena mengaji lah. Sungguh lah. Betul lah kena mengaji sungguh. Jadilah dulu. Ni sampai tak nak ngaji ni apa hal? Begitu. Tu ni tujuan kita nak belajar. Bukan nak suruh hafal ni tak. Saya nak cerita ni bagi faham je dulu. Bagi faham. Lepas tu pelan-pelan lah besok buat. Okey, nanti kita sambung lagi. Wallahualam. Alhamdulillah. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Kena jadi tok pakai semua kita ni. Ya. Untung kita malam ni. Belajar benda-benda baru ya. Ilmu ni itulah ilmu, kelebihan ilmu ni. Benda tak pernah kita dengar dulu. Tak peduli pun. Tak pernah terfikir pun aku ni macam mana satu hari nanti. Tapi bila Allah hendak kita tu, dia pilih kita nak jadi baik tu, jangan duk tolak. Bila Allah dah pilih kita nak jadi baik, jangan duk tolak. Kena syukur banyak-banyak. Kena terima bila Allah pilih kita tu. Jari dengan tekan dalam masuk dalam grup mengaji. Ada mengaji pula grup ni. Jangan duk tolak. Sebab Allah dah pilih dah tu. Tolak hak Tuhan bagi. So Allah na'udzubillah. Tak dapat dah. Benda ni bukan diulang banyak kali. Kena ingat bila dah Tuhan pilih tu tak nak sudahlah. Dia tak bagi dah sampai bila-bila. Jangan macam itu. So bila Tuhan pilih kita, kita ambil lah. Kita belajar lah. Walaupun sekadar yang kita mampu. Saya pun tak nak paksa kamu semua ikut macam ni. Ini ada benda-benda yang kita nak fokus. Cuma yang macam malam ni nak perjelaskan tentang mabadi tu. Macam mana mula-mula belajar nak faham ilmu apa dulu kan. Macam mana kaedah dia, prinsip-prinsip asas ilmu tu dulu. Malam ni pun kita dah sebahagian. Okey. So saya sambung yang ke-9. Iaitu hukum mempelajarinya. Ada hukum dia. Hukum dia wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh ke, haram ke. Apa hukum? Mestilah hukum dia. Ada 2. Satu fardu ain. Satu fardu kifayah. Fardu ain ni, maknanya hukum belajar fiqh ni ada 2 bahagian. Fardu ain ke atas tiap-tiap mukallaf, lelaki. Belajar guna perkataan mukallaf. Yang ni lelaki yang akil balik mukallaf tu. Lelaki maupun perempuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan sesuatu ibadat yang difardukan kepada setiap muslimin seperti ibadah yang berbentuk amaliyah di dalam mengetahui sah atau batal suatu amalan itu. Itu fardu ain. Ini kata fardu ain ni. So jadi hukum dia fardu ain. Kalau tak mengaji tak boleh. Jadi setiap orang tu kena bila fardu ain tu dia pernah mengaji walaupun tak ingat. Dia pernah mengaji Quran dulu, boleh baca Quran tapi taklah pandai hukum hakam, hukum tajwid semua, tapi dia tahulah nak baca. Sama juga dengan benda-benda amal ibadat. Kita ni kalau nak perfect, tak perfect kita ni, ada je kurang. Ada cacat sana, cacat sini. Itulah kita. Dikata al-insan ni. Pelupa, lalai, lara, ghaflah. Itu al-insan. Bila Tuhan suruh pelajar, Tuhan suruh kita belajar. Tapi dah kita ni jenis lagu tu. Jenis lengah. Lengah ni macam buat tak kisah. Indah tak indah. Tahu tapi suka lupa. Tapi dalam ibadat jangan main. Tak boleh. Macam contoh kita nak berwuduk. Kena tahu betul-betul. Takut nanti batal wuduk tu. Mana nak sapu muka dulu ke, niat dulu ke. Tu saya ulang-ulang kemarin tu. Cuma kita tak bagi lagi lepas ni.
Habis ni nanti baru kita boleh masuk dalam bahagian nak solat. Nak solat tak ada terus solat. Ada orang tanya ustaz nak takbir macam mana ustaz? Tak boleh lagi. Kita belajar wuduk dulu. Macam mana wuduk? Wuduk dulu. Lepas wuduk dulu dah istinja dah buat ya, taharah dah belajar. Nak belajar tentang berwuduk pula lepas ni. Baik. Kemudian fardu ain. Fardu kifayah yang mana? Di dalam hal-hal yang berkaitan dengan maslahah masyarakat seperti siasah, ketenteraan, perbankan, macam-macam lah. Kan? Masalah COVID-19. Ni contoh ni. Ni semua fardu kifayah yang perlukan penyelesaian daripada pihak ulul amri. Ulul amri ni orang yang memerintah, yang mengetahui bab-bab hukum. Menteri agama dia kan. Menteri agama dia kena fikirlah. Jakim ada kan. Dia orang lah kena fikir kan. Kita tak payahlah fikir, kita akan pandai pun. So begitu. Ini cara dia. Jadi hak wajib kita ambil hak fardu ain dulu. Kemudian oleh itu setiap umat Islam dipertanggungjawabkan untuk mempelajarinya. Tak ada kecuali, semua wajib. Sebab tu budak kecil kena sekolah kafar apa semua kena ajar dah supaya tak pening kepala bila dah besar. Kerana tidak dalam kehidupan kita ni, bermula dari kelahiran hinggalah liang lahat, tak ada satu benda pun yang terlepas daripada syariat Islam. Semua tu ada syariat Islam. Ada undang-undang dia, ada hukum hakam dekat situ. Perempuan cuba tengok, lepas beranak. Darah tu apa panggil darah apa? Darah haid kan darah apa? Lepas beranak. Darah apa? Istihazah. Darah pun nak panggil tu. Hukum hakam kat situ. Nak kena mandi tak lepas beranak? Tanya orang perempuan lah, lelaki dia peduli apa? Bini beranak boleh lari, takut. Jadi tak ada benda terlepas. Sampai liang lahat tu, sampai ke bumi tu. Dah ke bumi, kambus dah tutup dah, selesai dah, khalas, habis. Tu, sampai situ. Bayangkan punya banyaknya. Itu pun kita lengah lagi. Kita duk ralit lagi, duk leka lagi. Banyak sangat raplah kita ni. Jadi kerana suatu amalan itu tidak diterima melainkan dituntun dengan ilmu yang berbetulan dengan hakikat syariat Islam tu sendiri. Semua amal kita tu kena ikut syariat Islam tu. Apa yang Rasulullah bawa tu, perintah tu. Dan ilmu mengenainya hanya dipenuhi dengan cara mempelajari. Nak dapat ilmu syariat tu kena belajar. Kena ngaji. Pergilah dengar orang ajar. Kan? Ni macam ni pun alhamdulillah lah. Dah terdesak macam ni, baru jadi. Dia orang Melayu ni style macam tu, memang passion orang itu. Tersepit je barulah jadi. Apa pun tak apa. Kalau tak tersepit, hanyut situ lah. Tengah malam ke. Dia lebih cinta ke dia mamak. Tarik majlis dinner. Lunch. Dia tertarik majlis itu lagi. Mengaji ni tak ada. Dia tak tahu esok dia nak mati macam mana. Jadi kesemua ni untuk apa? Untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kena buat. Sebab tu Allah kata apa? Allah firman dalam ayat dia. Dalam surah Al-Anbiya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada ahlu zikri jika kamu tidak mengetahui. Dah kamu tak reti, pergilah mengaji. Carilah tutuk guru, ahli ulama tu ada. Cari tutuk guru ada mengaji. Jauh sikit tak apa. Kamu pergi tiap ujung minggu kau jalan kulu kile bawa Nabi ni kamu pergi makan angin hotel tu hotel ni boleh? Mengaji tak boleh pasal apa? Pasal apa tak boleh? Cuba jawab tengok. Pasal apa tak boleh? Sebab nafsu kamu tu tinggi sangat. Gila ke dunia. Tu kau panggil gila dunia. Patut tiap minggu pergi ngaji. Kalau duit banyak tak apa. Panggil Tok Guru datang ke rumah. Ambil Tok Guru nak datang ke rumah. Tak juga lah. Tak juga. Bukan semua Tok Guru ke Bular pergi rumah kamu tu. Kan? Setengah orang dia tak. Setengah Tok Guru dia tak ada. Dia kira apa? Siapa telaga, siapa timba. Siapa patut cari? Kalau dulu-dulu kita akan dengar timba cari telaga. Zaman sekarang telaga tu cari timba. Timba duk relax kat rumah. Banyak air, agaknya kat timba tu banyak lagi ikut ketimah dalam tu kot. Ilmu kena ingat nak cari ilmu pergi cari mengaji. Pergi cari Tok Guru mengaji. Jangan duk suruh mai ke rumah. Besar sangat kita tu. Boleh lah, bukan tak boleh lah. Saya tak ada larang, tapi aula dia, afdal dia. Kita cari lebih baik lagi. Kalau kita cari Tok Guru datang ke rumah kita, takut nanti ada lagi anak murid lain nak pergi mengaji dengan dia, tak boleh. Tak boleh sebab kita nak panggil dia ke rumah. Baik kita susah kita tak apa. Berkat pergi mengadap rumah Tok Guru ni. Begitu. Okey. So, yang bahagian hukum mempelajari 69 ni
adalah fardu ain. Ingat tu baik baik, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik. So, jadi ini yang malam ni insya-Allah yang last 10. So saya cuba lengkapkan 10 mabadi dia, senang. So kita dah cover dah. Maknanya satu tajuk tu kita dah cover dah tentang mabadi. Kalau tak faham nanti boleh ulang-ulang balik nah. Ini sebab dia banyak yang ulama-ulama dia tulis, tapi kebanyakannya inilah 10 perkara di dalam masalah mabadi dalam fiqh, mana yang dia punya prinsip-prinsip anggaran dasar dalam fiqh ni. Okey. Jadi yang ke-10 ni iaitulah tentang masalah-masalah. Macam mana dikatakan masalah-masalah tu? Banyak masalah lah, masalah fiqh ni. Fiqh Islam ni merangkumi keseluruhan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Semua dengan kehidupan manusia. Tak ada tu benda pun yang terpisah daripada syariat Islam. Mana pendek kata, ianya merangkumi keseluruhan aspek bermula dari kelahiran, pendidikan, pencarian nafkah, kehidupan berumah tangga, keselamatan dan negeri, hinggalah kepada yang berkaitan dengan kematian manusia. Semua tu fiqh. Tapi para ulama' dia berbeza juga pendapat. Ni ulama' tu kata ulama' mengenai tema kajian dan pembahasan dalam ilmu fiqh ni. Tetapi secara dasarnya 4 tema utama yang menjadi kajian perbincangan dan pembahasan dalam ilmu fiqh, iaitu berkenaan dengan ni 4 benda. Ni 4 utama dia. Tentang ibadat, munakahat, muamalah, jinayat. Ni 4. 4 ni jadi main. Orang kata keutamaan tu mainstream dia ni lah 4 benda ni. Tapi kalau diperluaskan lagi secara terperinci, ada lagi 7 kelompok besar lagi. 7 lagi. Bukan di 4 ni, ada 7. 7 ni pun dibahas dah. Dah diorang dah bahas dah semua dah. Dah bincang dah apa dah tetap dah tulis dah pun. So jadi kita bacalah satu untuk nak habiskan tajuk ni. Yang pertama sekali, hukum berkaitan dengan ibadah amaliyah para mukallaf terhadap Allah. Yang pertama sekali, solat, puasa, zakat, haji, korban ni. Ni yang dalam yang pertama ni kita bagi yang besar 7 ni. Yang tadi 4 je. So diambil yang 7 ni. Kemudian yang keduanya, hukum berkaitan dengan hidup kekeluargaan. Macam masalah rumah tangga, kaum kerabat, pernikahan, perceraian, keturunan, nafkah, penjagaan anak, warisan. Dan lalu dinamakan ahkam al-ahwal asy-syakhsiyah. Syakhsiyah ni yang dibincang dalam ni. Ni masalah rumah tangga. Masalah suami isteri. Masalah mentua, macam mana tanggungjawab dia. Dalam kitab Muhimah. Ada dalam kitab Muhimah tu, kita baca kitab Muhimah tu bagi faham. Macam mana tanggungjawab tu kadang-kadang. Bolehkah kita dengan macam mana saudara mara kita. Perempuan pula, bila dah kahwin, apa pula hak perempuan pula. Kena taat tak taat kat suami. Taat suami. Taat siapa lagi? Bapak mentua dia. Mak mentua dia. Lagi siapa? Suami pula taat kat pak mentua dia. Mak mentua dia. Jadi semua ada dalam hukum-hukum tu. Apa hukum pula kalau sekiranya buat macam ni. So dalam kitab tu terang dia cerita. Ulama dah tulis dah tentang bab hukum yang ni. Dalam kitab Muhimah tu. Kemudian yang ketiga, hukum berkaitan dengan perbuatan seorang antara manusia. Ini masalah manusia dengan manusia pula. Kata benda, macam mana berniaga, bergaduh, perang. Kemudian sewa beli gadaian, arahnu pinjaman, perkongsian dinamakan al-ahkam muamalah pula. Hukum-hukum berkaitan dengan muamalah. Kemudian yang keempat, hukum berkaitan dengan kewajipan pemimpin pula. Ini pemerintah politik pula dalam hal menegak keadilan dan menolak kezaliman. Dan kewajipan hakim pula dalam menentukan penghakiman, nak mengadili perbicaraan serta kewajipan rakyat untuk taat kepada ulul amri. Dan hukum yang diputuskan oleh hakim dinamakan al-ahkam al-sultaniyah ataupun al-siyasah al-syariah. Gitu nah. Banyak sangat dah sebut dah. Itu yang keempat. Yang kelima, hukum yang mengatur hukuman atas seseorang yang bersalah. Dan hukum-hukum dalam hal menjaga keamanan. Ini masalah undang-undang lah. Masalah kepolisian, polis lah, apa semua kan. Mahkamah syariah lah, mahkamah sivil dan sebagainya ni. Seperti orang minum arak, apa hukum, pencuri, apa pembunuh, apa berzina, apa dan lain dinamakan al-ahkam al-jinayat. Ataupun al-uqubah. Ni, hukum ni. Yang keenam, hukum yang mengatur perhubungan antara negara Islam dengan negara bukan Islam. Macam mana nak bersahabat dengan negara bukan Islam, negara yang kafir. Baik semasa dalam keadaan damai atau masa peperangan. Macam sekarang ni. Atau menentukan sepadan. Kerjasama perjanjian antara keduanya serta perhubungan antara orang Islam dengan bukan Islam di bawah pemerintahan negara Islam dinamakan al-ahkam ad-daulawiyah atau asyar. Ni banyak istilah-istilah bahasa Arab ni. Kita jangan sebut benda macam ni. Yang sebut ni pokok ulama ya. Yang arif bahagian dia. Kalau mengaji ada lah ni. Yang cerita semua mengaji. Kita ni jarang-jarang nak sebut kan. Sesekali tengok ni pun. Tu saya kata tadi.
Ambil tahu je lah, cukup lah. Tak payah kita nak hafal-hafal semua ni. Sekadar kita ambil tahu, ini dia, oh ya Allah, banyaknya rupanya dalam bab fiqh ni. So yang ketujuh apa dia? Hukum yang berkaitan dengan akhlak dan adab kesopanan serta budi pekerti yang baik atau buruk dalam pergaulan manusia dinamakan al-adab wal akhlak, ataupun yang disebut adabul mukmin. Saya selalu ulang, kita adab akhlak, adab orang mukmin macam mana, adab itu kan. Ni semua ilmu-ilmu yang kena ada. Okey. So jadi inilah antara 7 kelompok besar hukum-hukum syarat dan ilmu fiqh yang menjadi al-qanun syari'iyah, iaitu undang-undang syarak yang syumul dan melengkapi secara keseluruhan aspek kehidupan dan diperbahaskan di dalam ilmu fiqh. So begitulah, ya. Jadi saya pun tak pandai sangat bab macam ni, cuma nak melengkapkan kita punya kuliah fardu ain tu, paksalah juga baca. Paksalah kita kena buat kajian sedikit, nak terang pada kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang lain di luar sana tu yang mungkin ada yang pernah belajar dah. Ni cerita umum lah, kita ambil umum tu kan, benda-benda yang umum yang orang tak berapa ambil faham. Jadi kita sekadar yang pada patut dululah. Jadi kita dah faham dah ni, insya-Allah 10 mabadi dalam fiqh ni kita dah selesai. Jadilah takat ni dulu. Tak usahlah pergi jauh sangat nah. Kita nak fardu ain kita tak habis lagi tu. Banyak lagi kita nak bincang. Jadi malam ni saya tutuplah bab mabadi ni, kita akan pergi tajuk dia pula lepas ni. Ya, kita sambung dengan tahu hukum makanan ni pula dalam pengajian kita. Jadi takat ni dulu malam ni, insya-Allah. Saya sudah berjaya dengan tak pun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim.